Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Apa khabar para pelajar hari ini? Hari ini kita akan membincangkan topik penagihan berulang di bawah tajuk penyalahgunaan bahan. Jadi kita tengok standard pembelajaran kita hari ini. Pertamanya menjelaskan punca penagihan berulang, membincangkan implikasi penagihan berulang, membincangkan cara menangani penagihan berulang, menjana idea bagaimana rakan, keluarga dan masyarakat membantu golongan yang mengalami penagihan berulang yang berasimilasi dalam komuniti. Penagihan berulang ialah keadaan di mana seorang penagih telah dipulihkan tetapi kembali menagih. Antara biasanya yang kita libatkan ialah dadah, rokok dan alkohol. Sebagaimana yang kita tahu, dadah ada pelbagai jenis dadah. Alkohol pun ada berbagai jenis mengikut tahap ratusan alkoholnya. Dan rokok bergantung pada paras nikotin. Kita tengok statistik penagihan dadah bagi tahun 2016 hingga 2018 per kes dan per individu, antara penagih baru yang dikesan dan penagih berulang. Dari segi penagih berulang ni sebenarnya nampak penurunan dari segi individu daripada 2016, 2017 dan 2018, tetapi dari segi bilangan kes meningkat. Penagih baru yang dikesan ni ialah penagih yang pertama kali menjalani rawatan pemulihan pengawasan di AADK. Mungkin pertama kali dijatuhi hukum ataupun disabit kesalahan dan mahkamah hantar ke pusat pemulihan. Manakala penagih berulang ni ialah penagih yang pernah menjalani pemulihan di AADK tetapi ditangkap kembali. Jadi ini namanya penagihan berulang. Kita lihat pula statistik bagi Januari hingga Jun tahun 2020. Dari segi peratusan jantina, lelaki memang lebih ramai berbanding wanita. Mengikut kategori umur, golongan belia dan golongan dewasa lah yang paling ramai. Manakala golongan remaja 1.3% sahaja. Seterusnya kita tengok peratus pengambilan alkohol di Malaysia pada tahun 2019. 11.8% ataupun 1 daripada 10 rakyat Malaysia minum minuman beralkohol. 1 daripada 2 peminum alkohol minum secara mudarat hingga mabuk. 1 daripada 10 minum sekurang-kurangnya sekali seminggu sehingga mabuk. Setiap tahun di dunia 3 juta kematian berpunca daripada pengambilan alkohol secara berlebihan. Mengikut WHO, kematian yang berpunca daripada meminum alkohol di Malaysia disebabkan kemalangan jalan raya, yang kedua sirosis hati dan yang ketiga kanser. Sebagaimana yang kita tahu dari surat khabar, dari media massa, memang banyak kemalangan yang melibatkan pemandu mabuk. Peratusan yang mati akibat sirosis hati pun agak tinggi. Kita lihat pula fakta merokok. Sekurang-kurangnya 15 bilion rokok dihisap setiap hari di seluruh dunia. Yang kedua, perokok mempunyai risiko sakit jantung 200 hingga 400 lebih tinggi berbanding individu yang tidak merokok. Berikut menunjukkan statistik peratus penggunaan tembakau di kalangan penduduk Malaysia. Yang kita tahu golongan lelaki lah yang paling ramai. Kanak-kanak lelaki dan kanak-kanak perempuan. Punca penagihan berulang. Mari kita lihat mengapakah individu yang telah menjalani proses pemulihan selama setahun ataupun 2 tahun boleh kembali kepada ketagihan yang lama.
Yang pertama, pengaruh rakan. Bekas penagih biasanya akan kembali kepada tabiat lama kerana terpengaruh dengan rakan yang masih menagih. Ini biasanya dadah lah. Yang kedua ialah tekanan emosi. Bekas penagih berasa rendah diri dan dipandang serong, menjadikan emosi mereka tertekan dan tidak stabil. Jadi bekas penagih akan mengambil kembali untuk melupakan tekanan emosi yang dialami. Sebab itu dalam WHO mengatakan ketagihan ini merupakan salah satu penyakit mental. Yang ketiga ialah stigma masyarakat. Segelintir masyarakat memandang negatif dan tidak memberi peluang kepada bekas penagih untuk membuktikan mereka ni telah betul-betul insaf. Bila keadaan ini berlaku, bekas penagih biasanya akan kembali kepada rakan-rakan penagih mereka. Yang keempat ialah disisih keluarga. Terdapat segelintir bekas penagih yang tidak diterima dan disisihkan oleh ahli keluarga walaupun telah insaf. Biasanya kalau kes pertama, kes kedua, biasanya keluarga masih lagi menerima. Tapi kalau berulang kali keluar masuk penjara, keluar masuk pusat, mungkin keluarga turut berputus asa. Yang kelima ialah masalah kewangan. Biasanya penagih yang telah sembuh, yang telah keluar daripada pusat pemulihan ataupun rawatan, hilang pekerjaan. Dan ini menyebabkan mereka hilang punca pendapatan. Akibat daripada masalah kewangan dan kesempitan hidup, mereka biasanya akan kembali untuk menagih untuk melupakan masalah yang dihadapi. Seterusnya kita lihat kepada implikasi penagihan berulang. Kita tahu penagihan berulang ini boleh mendatangkan keburukan kepada diri kita, kepada keluarga dan kepada masyarakat dan negara. Kita lihat kesan ketagihan alkohol. Bila mabuk, seseorang itu akan hilang koordinasi gerak tubuh dan gangguan kepada pertimbangan dan kewarasan fikiran dan boleh mengakibatkan kecederaan pada diri sendiri. Individu yang mabuk bukan setakat boleh mengakibatkan kecederaan sendiri tetapi juga boleh mengancam nyawa orang lain. Kalau kita lihat dalam media massa, banyak pemandu mabuk yang mengakibatkan kematian pada pengguna yang lain. Kajian saintifik menunjukkan juga bahawa ibu mengandung yang mengambil alkohol boleh menyebabkan fetal alcohol syndrome. Kita tahu pengambilan alkohol yang tidak terkawal ni boleh menyebabkan hepatitis alkoholik dan yang paling buruk ialah sirosis hati. Hati ni kalau dah rosak, kita tak boleh nak pulih kecuali dengan pemindahan hati sahaja. Kita lihat kesan ketagihan rokok. Individu yang merokok berisiko mendapat penyakit bronkitis kronik dan kanser paru-paru. Asap rokok daripada perokok aktif ni boleh menjadikan orang yang di sekelilingnya sebagai second smoker yang turut berisiko untuk mendapat penyakit. Yang ketiga ialah kesan ketagihan dadah. Penagihan dadah ni menyebabkan kerosakan kekal pada sistem saraf tubuh jika diambil dalam jangka masa yang panjang. Kita boleh lihat kesan pengambilan metavitamin, perubahan wajah seseorang sebelum dan selepas. Bagaimana kita nak menangani penagihan berulang? Yang paling penting sekali ialah individu itu sendiri. Berkat sokongan ahli keluarga, rakan dan masyarakat dalam proses pemulihan dadah amat penting. Terdapat beberapa aktiviti yang boleh dilakukan bersama.
Yang pertamanya ialah aktiviti sosial yang melibatkan dengan masyarakat, kenduri, majlis. Yang kedua, aktiviti bersukan, mengurangkan tahap stres daripada seseorang itu untuk kembali kepada ketagihan rokok ataupun alkohol. Yang ketiga ialah aktiviti keagamaan, kena lakukan bersama ahli keluarga ataupun rakan. Bagaimana keluarga, masyarakat dan rakan boleh membantu untuk mengatasi masalah penagihan berulang? Keluarga harus tabah dan kuat dan sentiasa memberi sokongan sepanjang masa dan berterusan. Keluarga juga boleh merujuk kepada pusat-pusat pemulihan, doktor pakar, doktor psikiatrik untuk membantu individu itu berhenti menagih. Bagi masyarakat pula, masyarakat perlu bekerjasama dengan pihak berkuasa untuk banteras masalah penyalahgunaan bahan. Maklumkan pada pihak polis jika terdapat aktiviti-aktiviti penagihan, pengedaran dadah. Masyarakat juga boleh bekerjasama dengan pusat-pusat pemulihan untuk mewujudkan aktiviti seperti gotong royong, kem dan sebagainya. Ketiganya ialah sebagai rakan harus memberi sokongan yang kuat supaya bekas penagih ini tidak kembali kepada rakan-rakan penagih mereka. Terdapat juga kaedah-kaedah lain yang boleh membantu untuk menghentikan penagihan berulang. Yang pertama dengan ubat-ubatan, yang kedua dengan kumpulan sokongan, yang ketiga home care, mungkin dengan bantuan ahli keluarga, dan yang keempat rawatan alternatif, akupuntur, hipnosis. Sebenarnya ada pelbagai cara untuk menghentikan ketagihan berulang, sama ada dari segi individu, keluarga, peranan kerajaan, NGO, banyak program yang boleh membantu. Semuanya atas usaha individu itu sendiri, berkat sokongan ahli keluarga dan masyarakat. Akhir kata, say no to drugs. Sekian, terima kasih.